نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, memuliakan tetamu daripada Abi Shuraih Khuwailid bin Amru Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmuhu wa laylatuhu wa dhiyafuhu salasatu ayyam fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun alayhi. Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya dan memberikan haknya. Mereka bertanya, apakah haknya itu wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layanan sehari semalam dan hak tetamu 3 hari. Maka selepas itu hanyalah sedekah ke atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab As-Sahih, dalam kitab Al-Adab pada nombor hadis 6135, dan Muslim dalam kitab Luqatah pada nombor hadis 14. Manaqib Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu. Nama sebenar Khuwailid bin Amru atau Amru bin Khuwailid. Dikatakan juga namanya ialah Abdul Rahman bin Amru. Begitu juga ada yang mengatakan nama sebenarnya ialah Hani bin Amru, dan setengah menyatakan namanya Ka'ab bin Amru. Abu Shuraih Al-Khuzai ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menetap di kota Madinah, dan mengikut pendapat yang sahih meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita bincangkan pada malam ini berkait dengan adab-adab dengan tetamu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubung kaitkan keimanan seseorang kepada Allah dan juga kepada hari kiamat untuk melakukan kebaikan kepada tetamu. Dan pada tetamu mereka mempunyai hak yang disebut sebagai jaizah. Jaizah maksud dari sudut bahasa ialah hadiah, iaitu sesuatu yang kita berikan dengan penuh rasa kemuliaan. Bila kita beri hadiah kepada seseorang, ketika mana tetamu datang ke rumah kita, kita memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemuliaan ini ialah hak yang perlu dirasakan oleh tetamu. Disebut sebagai haqqud dhiyafah, hak dalam bertamu. Apabila Nabi SAW ditanya tentang hak tetamu, maka baginda SAW menyatakan bahawa hak tetamu yang perlu kamu berikan kepada mereka ialah 3 hari. Dan ada pun selepas itu dianggap sebagai hadiah, dianggap sebagai sedekah. Bukan hadiah, sedekah. Artinya terpulang kepada kamu. Sama ada kamu ingin terus memuliakan kepada tetamu kamu, ataupun kamu ingin melepaskan diri kamu, kerana hak telah kamu sempurnakan, dan kamu telah termasuk dalam kalangan orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan akad, yakni perjanjian kamu. Perjanjian kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk perkara yang berkait dengan uqud, akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang kalau saudara tengok namanya ada pelbagai versi. Ada yang menyatakan namanya Hanif bin Amru, ada kata nama Ka'ab, ada kata nama Abdul Rahman. Sebab sahabat kita ini yang mulia ini, dia tak glamour dengan namanya. Dia glamour dengan kunyahnya. Sebab itu Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar menyebut dalam kitab Isti'ab, dalam bab Kitabul Kunyah, kitab dalam menerangkan pada sahabat yang glamour dengan gelaran. Dia tak glamour dengan nama. Ia digelar sebagai Abu Shuraih. Sebab itu bila orang tu dia glamour dengan gelarannya, agak sukar untuk kita menentukan nama asal dia. Kerana itu kebanyakan ulama-ulama manaqib ataupun ulama-ulama tarajum yang menterjemahkan biodata, mereka memasukkan nama Khuwailid ini ataupun Abu Shuraih dalam Al-Kunyah, gelaran-gelaran. Kalau kita nak cari nama dia Khuwailid, kita tak jumpa. Tapi kalau cari Abu Shuraih, kita akan jumpa biodata. Dia bukanlah sahabat yang kita katakan kalangan sahabat yang besar, akabir ataupun ajillah. Sahabat yang pernah kita katakan mendiami Madinah dan mendampingi Nabi SAW. Dan dia tidak terkenal sebagai banyak meriwayatkan hadis melainkan hadis ini, yang disandarkan, yang agak popular berkait dengan hak tetamu. Maka ini dia data ringkas periwayat hadis ini. Pengajaran hadis: memuliakan tetamu dengan menyediakan makanan dan minuman menurut kadar kemampuan dan layanan yang baik, seperti memberi tempat duduk yang sepatutnya, menghantar pulang ke pintu, lebih-lebih lagi ke perkarangan. Inilah sifat-sifat melayan tetamu yang sepatutnya, kerana kedatangan tetamu boleh membawa kebaikan kepada seseorang. Seorang ulama terkemuka iaitu Lais bin Sa'ad berpendapat. Lais bin Sa'ad ialah ulama yang sezaman dengan Imam Malik rahmatullahi alaih. Menerima tetamu dan memuliakannya adalah wajib selama satu malam. Tapi mereka yang para ulama berbeza pendapat tentang apakah menerima tetamu itu diwajibkan atas orang bandar dan orang kampung atau hanya atas orang kampung saja. Imam Syafi'i berpendapat bahawa penerimaan itu diwajibkan atas orang bandar dan orang kampung. Manakala Imam Malik berpendapat bahawa penerimaan tersebut hanya atas orang kampung. Ini kerana orang-orang musafir dalam kota atau pekan biasanya senang mendapat kemudahan tempat penginapan atau persinggahan, juga dalam urusan membeli makanan dan lain. Saudara-saudara semua, zahir hadis ini seperti bila tetamu datang rumah kita, maka wajib kita layan. Zahir hadis ini. Dan ini pendapat Lais bin Sa'ad yang menyatakan hak wajib dah satu hari paling kuat, tanpa membezakan orang bandar atau orang kampung. Dan setengah ulama membeza-bezakan, kerana mereka berpandangan orang bandar, artinya orang, kalau sekiranya kita duduk kat bandar, maka datang orang bertamu kat kita, kita ada banyak tempat persinggahan. Hotel-hotel ada, rumah-rumah tumpangan ada, dan juga motel pun ada, resort pun ada. Ia berbeza dengan kampung. Kalau kita pergi kat kampung, mana kita nak menginap? Surau dia atau masjid. Payah kita nak cari penginapan hotel atau sebagainya. Maka di situ umat Islam berperanan dari sudut hak wajib. Tapi ini sebahagian pandangan ulama, mereka melihat hak ini sebagai wajib. Namun jumhur ulama menyatakan hak menerima tetamu adalah sunnah. Ini pandangan jumhur ulama, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Kerana hadis ini bukan sekadar riwayat Bukhari, Muslim, bukan ada banyak riwayat lain, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Kebanyakan ashabus sunnah mengeluarkan hadis ini. Dan bila mereka menghuraikan kaitan dengan hadis-hadis yang lain, mereka melihat bahawa melayan tetamu itu sunnah yang amat dituntut. Walaupun hadis ini bersifat hak ni macam wajib, tapi ia bukan bermaksud wajib. Bermaksud bahawa seboleh-bolehnya kita jangan abaikan tetamu kita, terutamanya tetamu-tetamu di kalangan kaum kerabat kita. Dan bagi orang yang menjadi tetamu pula, dia mengelakkan diri untuk menyusahkan tuan rumah.
Dia kalau datang seorang dua, kira dia nak tidur, bawa sampai dua family. Maka ini suatu benda yang agak sukar. Sebab itu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam buku beliau Al-Bahrul Mawdu', beliau menyatakan bahawa kami telah meletakkan suatu etika yang mulia, bahawa kita tidak akan menziarahi seseorang membawa keluarga melainkan hanya satu hari, tak tanpa tidur. Kalau kita nak ziarah orang, bawa keluarga, cukup satu hari tanpa tidur. Tapi kalau kita nak tidur, seboleh-bolehnya dia elakkan. Terutamanya pada hari dia berduka cita. Tuan rumah ni ada masalah pun, hari kematian kita bawa pula dua keluarga pergi. Ini pula tuan rumah nak menghadapi kesedihan kematian, pun nak layan kita pula. Jadi kita mengelakkan diri kita. Ya, tuan rumah dia ada hak, dia perlu jaga tetamu. Tetamu juga pula ada hak. Mengetahui hak dia kepada tuan rumah, antaranya dia tak bawa keluarga dia ramai-ramai dan tidur. Elakkan. Melainkan kalau dah tak boleh buat apa, memang tak ada tempat tidur di situ, ataupun tuan rumah memang berbesar hati sungguh kita datang tidur sebab rumah dia ada 10 bilik, rumah dia besar misalnya, ataupun sebelah rumah dia ada pula memang rumah dia tak duduk, okey, dia berbesar hati, itu isu lain. Tapi secara umum kita cakap tentang adab yang perlu ada antara dua belah pihak, sekadar kepada para tetamu, juga kepada orang yang menerima tetamu, perlu tahu adab-adab. Sementara Qadhiyah berpendapat bahawa dhiyafah itu wajib diberikan terhadap seorang musafir yang perlukan pada suatu keperluan dan keadaannya dalam kesusahan. Dan janganlah gusar dan kecewa setiap kali dikunjungi tetamu, lain lebih-lebih lagi kalau tamu itu sanak saudara dan keluarga sendiri. Kata Qadhiyah rahimahullah, wajib terima tetamu apabila kita bertemu dengan tetamu yang memang perlukan kita. Perlukan kita, maka wajib bagi kita. Dia tak kenal orang lain dan tak ada orang lebih pemurah yang dia nampak baik melainkan kita, maka kita kena jaga hak dia. Bukan salah satu perkara yang cukup indah dalam Islam, sebagaimana disebut oleh Syekh Mustafa Sibai dalam kitab beliau Rawa'i Hadaratina. Beliau cerita hak tetamu ni sampai peringkat, andai kata rumah kita didatangi kucing buta, maka wajib kita jadikan kucing itu tetamu kita dengan memberi makan dan melindungi dia. Sebab kucing itu buta. Kalau kucing itu celak tak apa, dia boleh pergi rumah sebelah. Ni kucing buta tiba sampai kat rumah kita je. Dia agak sukar untuk dia pergi ke kelahi pula. Barangkali dia terlongkang, dia langgar lori dan sebagainya. Maka kewajipan kita untuk menjadikan kucing itu tetamu. Ini sebagaimana kata Syekh Mustafa Sibai, ketika mana beliau menceritakan tentang betapa indahnya Islam dengan haiwan. Indahnya hubungan Islam dengan haiwan. Sampai peringkat kalau kucing buta datang rumah pun kita kena beri hak tetamu dia. Beri makan, beri minum, beri perlindungan, sehingga dia mampu pergi ke tempat lain ataupun kita pindah tempat lain. Pindah pejabat haiwan misalnya, pindah tempat dia tu, okey, tak ada masalah. Maka ini kalau binatang begitu hak tetamu pun diberikan hak dia, apatah lagi makhluk yang bernama manusia. Dan makhluk yang hanya perlukan, yang kita katakan dia amat memerlukan kita. Sebab itu bila Nabi Allah Musa AS berjalan dengan Khidir AS, dia pergi ke satu kampung yang orang kampung tu jenis tak peduli kepada tetamu. Walau Khidir orang baik, orang mulia. Demikian juga Musa AS. Tiba-tiba mereka enggan untuk mengambil kedua manusia mulia ini menjadi tetamu mereka. Maka negeri itu dilaknat oleh Allah. Negeri tersebut bernama Antakya. Antakya akhir dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mahu menerima tetamu yang bernama Nabi. Yang kisah kedekut mereka luar biasa. Sehingga sampai ke zaman, dikatakan di situ juga tempat berlakunya Antakya, tempat berlakunya manusia bertukar menjadi monyet. Dia kedekut dan dia tak mahu beri hak pada tetamu. Kedekutnya luar biasa. Ia penduduk pesisiran pantai yang pernah dikunjungi oleh Khidir dan juga Musa AS. Ini sampai peringkat macam tu. Jangan kita menjadi, dikatakan, perkampungan atau taman yang kedekut menerima tetamu. Bukankah kita patut berlomba-lomba menerima tetamu atas keberkatan yang dibawa, kemuliaan yang kita dapat. Bukan dikatakan siapa ingin melihat hadiah Allah, maka lihat tetamu yang berada di pintu rumah. Itu hadiah Allah. Kita kalau orang kasih hadiah, kita tanya ke siapa kasih. Kalaupun kita tanya sambil buka lah,
Orang kasih hadiah depan rumah kita, ambil, buka, seronok, gembira. Mungkin kalau hadiah tak seberapa pun kita seronok dapat hadiah. So antara hadiah yang paling mulia bila Allah hantar tetamu, itu hadiah. Dan dia membawa banyak keberkatan dan kemuliaan. Nanti kita akan lihat bagaimana seorang makhluk Allah yang diberi gelaran Abu Dhaifan. Abu Dhaifan maknanya raja dalam menerima tetamu, ayah dalam menerima tetamu, iaitu Ibrahim AS, yang amat suka menerima tetamu, sehingga dia merasa bimbang kalau rumah dia tak ada tetamu datang. Walaupun tak kenal, dia nak biar ada orang datang rumah dia. Maka ini kemuliaan pada tetamu. Selain itu perlu juga diingat oleh tetamu bahawa jangan sampai dia menyusah dan memberatkan tuan rumah. Umpamanya, jika tuan rumah orang susah, rumah sempit, anak ramai, pendapatan sekadar cukup makan, maka janganlah dia menginap di rumahnya. Perhatikan sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak halal bagi orang Islam tinggal di rumah saudaranya yang menyebabkan ia, yakni tuan rumah, berdosa. Sahabat bertanya, bagaimana menyebabkan ia berdosa? Rasulullah SAW menjawab, tinggal di rumahnya padahal engkau mengetahui ia tidak memiliki apa-apa yang akan dihidangkan kepada kamu. Kata Nabi SAW, la yuhillu li muslim an yuqima inda akhi hatta yu'athimahu. Tak halal. Bila tak halal, mana haram? Haram bagi seorang Islam dia mendiami rumah saudaranya sehingga saudaranya jadi berdosa. Dia menjadi tetamu kepada kawan dia ni atau saudaranya sehingga saudaranya jadi berdosa. Kata Nabi, kata kepada sahabat, ya Rasulullah, kaifa yu'athimuhu? Macam mana orang tu boleh buat tuan rumah tu berdosa? Kata Nabi SAW, kerana dia tidak ada sesuatu untuk diberi makan kepada tetamu, maka menyebabkan dia berdosa lah, sebab dia tak jaga raihat tetamu. Dan juga dalam hatinya tak akan ikhlas dan menerima kita sebab dia tak ada apa-apa. Dan itu saudara, bila kita nak pergi rumah siapa-siapa, kita tengok siapa dia. Kalau orang tu ada kemampuan keuangan, ada kelapangan masa, ada keluasan rumah, maka okey, kita pergi rumah dia. Tapi kalau dia rumahnya sempit, anak pula ramai, dia ada himpitan-himpitan masa dan sebagainya, jangan pergi. Kalau kita pergi, kita buat dia dosa. Kita diminta membantu saudara kita supaya dia jangan berdosa. Kita diminta. Dia Abu Hanifah rahmatullahi alaihi sebagai satu contoh. Pada sedang beliau keluar daripada masjid, tengoklah anak-anak murid sembang bercerita, oh, tok guru kita qiyamul lail tak pernah tinggal, habis malam dia solat. Abu Hanifah terkejut, anak murid ni over sangat. Aku memang qiyamul lail taklah sampai sepanjang malam, 1/3 je. Lalu kata Abu Hanifah, demi Allah aku akan qiyam sepanjang malam supaya anak murid aku tak berdosa. Tidak cakap bohong, anak murid ni autal lebih. Bermula hari tu dia qiyam sepanjang malam. Kerana bimbang anak murid dia berdosa, puji dia lebih-lebih. Jika ada setengah orang puji lebih, seronok lah. Bagi orang yang kita katakan beriman, bertakwa, dia tak akan biarkan saudaranya berdosa dalam apa pun keadaan. Dalam bab puji, dia tak bagi saudaranya puji lebih-lebih, sekadar je. Dalam bab keji pun dia kata jangan keji lebih-lebih, sekadar. Jangan sampai benda yang saya tak ada pun nak keji juga, nanti awak berdosa. Dalam semua hal dia akan membantu saudaranya untuk tidak melakukan dosa. Demikian juga dalam kita menjadi tetamu. Jangan sampai tuan rumah berdosa. Dah tahu tuan rumah dia ni kaki sibuk, bila kita pergi, oh dia berupaya nak layan kita, maka dia berdosa kerana tak memberi hak tetamu. Maka puncanya daripada kita juga. Sebab itu soal kalau kita ada alternatif lain, kita tahu ada hotel kat situ, duduk kat situ sudah. Jalan tidak kejar, sama-sama tolong menolong. Ini termasuk dalam rangkuman firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantu, tolong menolong dalam perkara yang baik dan takwa. Namun kalau orang tu datang juga sebagai tamu, okey, kita bayar. Dan kita lihat bagaimana Nabi kita SAW, dia melayan tetamu sebelum dia jadi Rasul lagi. Sebab itu bila Nabi SAW mendapat wahyu pertama, Nabi pulang, Nabi berkata kepada isterinya, Zammiluni, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka Khadijah menenangkan Nabi SAW. Bila Nabi kata barangkali ini perkara buruk berlaku pada aku, apa kata Khadijah? Kalla lan yukhziyakallahu abada innaka la taslur rahim. Allah tak akan menghina kamu.
dengan peristiwa ini. Ini bukan penghinaan Allah, kemuliaan. Innaka latasilur rahim, sebab kamu menghubungkan silaturahim. Wa taqrid dhaif, dan kamu suka memberi makan pada tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu senantiasa bantu mempertahankan kebenaran. Artinya semenjak sebelum Nabi jadi Rasul, Nabi dah menerima tetamu dan memuliakan tetamu. Bahkan kalau kita baca sejarah jahiliyah, orang jahiliyah ni memanglah banyak benda negatif, tapi dia ada benda positif. Perkara yang paling positif ialah dia suka melayan tetamu. Dia menerima tetamu. Abu Jahal, Abu Lahab pun, bila datang tetamu kat Mekah, dia membelanjakan duitnya untuk beri makan, menyiapkan penginapan untuk orang-orang datang ke Mekah buat haji. Bayangkan kalau Abu Jahal, Abu Lahab boleh buat macam tu, buang-buang ni dalam memberi hak pada tetamu. Takkanlah kita teruk pada Abu Jahal, takkanlah kita teruk pada Abu Lahab dalam menerima tetamu. Ya, Abu Jahal pula cukup kuat dalam menerima tetamu. Walaupun pendapatan dia haram, dia meraihkan pada tetamu. Bahkan dia beri makan. Tengok bila Nabi SAW dilahirkan, Abu Lahab gembira. Dia sembelihnya, orang kata yang pertama sambut maulid Abu Lahab. Tapi cara sambut dia tak betul. Dia tidak mengikuti Nabi SAW. Gembira-gembira. Dia juga pengajaran kepada kita nak sambut maulid biar betul-betul. Biar kegembiraan kita diikuti dengan sifat tabi' atau mutaba'ah. Ikut Nabi SAW dengan sebenar. Jangan jadi macam Abu Lahab, gembira masa Nabi lahir, tetapi orang pertama tentang Nabi SAW. Itu pengajaran, bukan tak boleh buat maulid. Tapi jangan jadi maulid macam Abu Lahab, yang sekadar gembira tetapi tidak menunjukkan ketaatannya kepada sunnah Nabi SAW. Artinya kalau zaman jahiliyah dah ada adab dan juga sifat baik mereka melayan tetamu, kita dah ada agama sekarang. Sepatutnya lebih hebat dalam isu-isu tersebut. Bila kita terima tetamu, kita kena rasa lapang dada dan bergembira. Dan pada tetamu pula, bila datang, berusaha sekadar upaya untuk tidak membebankan tuan rumah. Sebab itu ada dalam budaya masyarakat kita satu benda yang baik. Tetamu datang siap bawa makanan terus. Hidang, kita makan sama-sama. Itu satu budaya yang baik. Itu bantu-membantu. Sebab kadang-kadang kita tahu tuan rumah memang tak mampu, tak sedang, tak sempat. Kita nak datang pun tak apa. Cari dulu kau pisang RM2, RM3. Cari dulu popiah RM10, RM20. Cari dulu kerupuk. Akhir datang nak ambil, kita makan sama-sama. Menambahkan kemesraan. Kalau kita buat betul, walaupun tidak dituntut secara nafs dia, itu hak tetamu yang beri makan minum. Tapi kita nak bantu dia. Kita nak bantu dia biar dia dapat menghormati kita dan memuliakan tetamu, dan dia mendapat gelaran orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan juga hari kiamat. Kita sama-sama membantu. Ini kemuliaan dalam Islam.